Okay, hai, apa khabar? Okay, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1 daripada Cikgu Fazli. Okay, standard pembelajaran hari ini menentu dan mengenalkan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. 2.1 faktor perdana dan faktor sepunya terbesar FFTB. Apakah faktor? Suatu nombor boleh dibagi tepat dengan sebilangan nombor tertentu. Misalnya, 12 boleh dibagi tepat dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi, nombor 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 disebut sebagai faktor bagi 12. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Contoh 1. Tentukan sama ada A12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. B 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan. Penyelesaian. A 36 bagi 12 sama dengan 3. Maka sebabnya dia boleh bagi, maka 12 ialah faktor bagi 36. Okey, 30 tidak boleh bagi tepat dengan 9. Maka 9 bukan faktor bagi 30. Contoh 2. Senaraikan semua faktor bagi 18. Penyelesaian. 18 ialah 1 kali 18. Maka 1 dan 18 ialah faktor bagi 18. 18 sama dengan 2 darab 9. Maka 2 dan 9 ialah faktor bagi 18. 18 sama dengan 3 darab 6. Maka 3 dan 6 ialah faktor bagi 18. Jadi, faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Titik bersari. 1 ialah faktor bagi semua nombor. Standard pembelajaran menentu dan mengenalkan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, apakah faktor perdana? Faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Antara faktor itu, 2 dan 3 ialah nombor perdana. Maka 2 dan 3 disebut sebagai faktor perdana bagi 18. Suatu nombor boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Misalnya, 18 ialah sama dengan 2 darab 3 darab 3. Pemfaktoran perdana suatu nombor boleh dilakukan dengan pembahagian berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Contoh 3. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. A 2, B 3, C 5. Penyelesaian. 84 bagi 2 sama dengan 42. Sebabnya dia boleh bagi, maka 2 ialah nombor perdana, maka 2 ialah faktor perdana bagi 84. 84 bagi 3 sama dengan 28. Jadi 3 ialah nombor perdana, maka 3 ialah faktor perdana bagi 84. 84 bagi 5 sama dengan 16 bagi 4. Maksudnya dia tak ada bagi, tak ada bahagilah, dia ada baki. Jadi 5 ialah nombor perdana, tetapi 84 tidak boleh bagi tepat dengan 5. Maka 5 bukan faktor perdana bagi 84. Contoh 4. Senaraikan semua faktor perdana bagi 32. Penyelesaian. Faktor bagi 32 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12,
18, 24, 36 dan 72. Okay, senaraikan semua faktor bagi 72. Kemudian kena pasti nombor perdana daripada senarai faktor itu. Jadi 2 dan 3 ialah nombor perdana. Maka faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3. Contoh 5. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Penyelesaian. Kaedah pembahagian berulang. Okey, 60. Lakukan pembahagian berulang dengan nombor perdana terkecil. Pembahagian diteruskan sehingga hasil bahaginya menjadi 1. Okey, 60 bahagi 2 dapat 30. 30 bahagi 2 dapat 15. 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. 5 bahagi 5 kita akan dapat 1. Maka 60 ialah kita darabkan yang biru di atas kan, biru tepi ni. Maksudnya 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Kaedah pokok faktor. Okey, 60. Okey, 60 ialah 4 darab 15. Okey, 4 ialah 2 darab 2. 15 ialah 3 darab 5. Maka 60 ialah darab yang bawah tu 2 darab 2 darab 3 darab 5. Atau okey, 60 ni boleh 60 sebagai hasil darab 2 faktor secara berturutan sehingga semua faktor di aras bawah ialah faktor perdana. Okey, 60 ialah 2 darab 30. 30 ialah 3 darab 10. 10 ialah 2 darab 5. Okey, jadi nombor yang 2 dan 3 kita turunkan. 3 kita turunkan. Jadi kita dapat 2 darab 3 darab 2 darab 5. Okey, standard pembelajaran. Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Apakah faktor sepunya? Okay. Hasil daripada aktiviti penerakan 2 didapati bahawa 1, 2, 3 dan 6 merupakan faktor bagi 18 dan juga 24. Ini bermaksud 18 dan 24 boleh dibagi tepat dengan 1, 2, 3 dan juga 6. Jadi 1, 2, 3 dan 6 disebut sebagai faktor sepunya bagi 18 dan 24. Contoh 6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. C. 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Jadi penyelesaian 24 bagi 6 sama dengan 4. 36 bagi 6 sama dengan 6. Jadi 24 dan 36 boleh dibagi tepat dengan 6. Maka 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okay. Soalan B. 30 bagi 4 sama dengan 7 bagi 2. Jadi 30 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. 40 bagi 4 sama dengan 10. 60 bagi 4 sama dengan 15. Maka 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Soalan C. 16 bagi 8 sama dengan 2. 32 bagi 8 sama dengan 4. 48 bagi 8 sama dengan 6. 72 bagi 8 sama dengan 9. Jadi 16, 32, 48 dan 72 boleh dibahagi tepat dengan 8. Maka 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Contoh 7. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Penyelesaian. Faktor bagi 20 ialah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Faktor bagi 44 ialah 1, 2, 4, 11, 22 dan 44. Faktor bagi 56 ialah 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 dan 56. Faktor bagi 64 ialah
1, 2, 4, 8, 16, 32 dan 64. Okey, dari sini kita tengok nombor yang sama ialah nombor 1, nombor 2 dan nombor 4. Maka faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Jadi 1 ialah faktor sepunya bagi semua nombor. Nanti bersari. Teknik pembelajaran menentukan FSTB bagi 2 dan 3 nombor bulat. Apakah faktor sepunya terbesar FSTB? Kita telah mempelajari bahawa faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Antara faktor sepunya itu, 4 adalah terbesar. Jadi, nombor 4 disebut sebagai faktor sepunya terbesar, iaitu FSTB bagi 20, 44, 56 dan 64. FSTB boleh ditentukan dengan kaedah menyenaraikan faktor sepunya, pembahagian berulang, pemfaktoran perdana. Contoh 8. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi A 18 dan 24, B 36, 60 dan 72, C 48, 64 dan 80. Penyelesaian. Okey, kaedah menyenarai faktor sepunya. Faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Faktor bagi 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Maka kat sini nombor yang sama ialah 1, 2, 3, 6. Maka faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3 dan 6. Jadi FSTB bagi 18 dan 24 ialah 6. Sebab nombor paling besar kali di situ ialah nombor 6. Okey, kaedah pembahagian berulang. Okey, 36, 60, 32 kita bagikan dengan nombor yang sama. Okey, bagi 2. Jadi 36 bagi 2 kita akan dapat 18. 60 bagi 2 dapat 30. 32 bagi 2 dapat 36. Kemudian 18 bagi 2 kita akan dapat 9. 30 bagi 2 dapat 15. 36 bagi 2 dapat 18. Kemudian kita bagi 3, 9 bagi 3 kita akan dapat 3, 15 bagi 3 dapat 5, 18 bagi 3 dapat 6. Maka FSTB bagi 36, 60 dan 32 ialah, kita darabkan nombor tepi tu, 2 darab 2 darab 3 sama dengan 12. Okey, ni cara dia, bagikan nombor yang diberi dengan faktor sepunya secara berturutan. Kemudian tentukan FSTB dengan mendarab semua pembahagi. Okey, kaedah 3, kaedah pemfaktoran perdana. Okey, 48 tu ialah sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. 64 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 80 ialah sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Okey, kat sini kita tengok nombor sama ialah 2, 2, 2, 2. Maka FSTB bagi 48, 64 dan 80 ialah, kita darabkan yang biru tu, 2 darab 2 darab 2 darab 2 sama dengan 16. Okay, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang menyebabkan FSTB. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Zon aplikasi matematik. Pasukan pengangkat di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal sebanyak 252 helai baju, 180 helai luar, 108 pasang stokin telah diderma oleh ahli-ahli untuk diberikan kepada rumah anak yatim. Semua barang itu dibagikan sama rata dalam setiap bungkusan. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Penyelesaian dia, memahami masalah, 252 helai baju, 180 helai luar dan 108 pasang stokin dibahagikan sama rata dalam bungkusan. Cari bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan. Merancang, cari FSTB bagi 252, 180 dan 108. Melaksanakan strategi. 252 ialah sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 7. 180 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 5.
108 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3. Jadi kat sini yang sama 2, 2, 3, 3. Jadi FATB bagi 252, 180 dan 108 ialah 2 darab 2 darab 3 darab 3 sama dengan 36. Jadi bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan ialah 36. Membuat refleksi. 256 bagi 36 sama dengan 7. 180 bagi 36 sama dengan 5. 18 bagi 36 sama dengan 3. Okey, sekian, terima kasih.